di mana dan bila limit untuk permudahkan sesetengah perkara. So macam soalannya, macam mana kita nak tahu dan di mana dan limitation dia. So semua sekali ni dia memerlukan kepada nak tahu bila dan kalau kita nak pergi London, kita kena tahu bila train akan pergi ke London, pukul berapa, kita tahu daripada jadual dia. Kan? Daripada jadual dia. So limitationnya, kita tahu, maknanya kita beli satu tiket train, kita tak boleh dia ni yang apa nama tu, tiket yang murahnya. So kita tak ada flexibility. Terlepas train ni burn. Kita tahu limitation dia. Daripada mana kita tahu? Daripada regulation yang diletakkan oleh penjual tiket East Midland, contoh. So daripada mana tahu? So soalan dia daripada mana, di mana dan bila, apa limit? Jawapannya kita kena tengok regulation. Bergantung kepada pembacaan, sekali lagi, kepada ilmu. So bila kita nak tahu, boleh kita sapu atas token? Daripada syllabus para ulama bincang. Iaitulah bila mana wujudnya keadaan yang memerlukan, iaitulah ketika sejuk, ketika kesejukan macam yang ada di depan di waktu kita sekarang ni, adakah kita sejuk di rumah kita boleh buat perkara yang sama? Tengok keadaan bila musim sejuk masih lagi boleh. Adakah kita di Malaysia yang tak sejuk kita boleh sapu atas token? So, jadi semua tu saya tak boleh sentuh sekarang lah, tapi semua ada regulation dia. Semua ada regulation dia. Sama macam jamak solat. Sesedari jamakkan solat kalau tak musafir, jamakkan solat kerana kelas, solat zuhur dengan asar. Boleh ke tak boleh jamak? Sebab kelas, bukan sebab masuk labor room untuk bersalin, ataupun sebab nak membedah orang, bukan. So adakah cukup kelas itu menjadi sebab yang kukuh untuk saudara Nazim menjamakkan solat? Dia ada limitation dia. Sebab itu Nabi kata dalam kaedah fiqh menyebut ma ubihu lidarurah yuqadaru biqadariha. Apa-apa benda yang diharuskan kerana kepentingan, kerana keterdesak, maka dia ada limitation dia. So seorang wanita yang nak bersalin dengan wujudnya doktor perempuan, dia mesti pergi jumpa doktor perempuan, dia tak boleh pergi jumpa doktor lelaki. Ada limitation dia. Maka itu dia. Limitation dan semua sekali hanya akan dapat terurai, diketahui bila dirujuk kepada regulation yang ada dalam kitab-kitab fiqh, ada dalam perbincangan para ulama. Jadi itu yang saudara-saudara perlu dapatkan. Ada lagi soalan lain? Sila. Pasal konteks yang pasal pengharaman Arab tadi ya. Macam dalam Quran tu untuk zaman Nabi dia buat ansur. Bagaimana pula dengan zaman sekarang ni kita dah terima benda tu dah betul haram dan banyak benda lagi dah. Macam contoh antara yang saya baca dalam blog Ustaz pasal Islam, kewangan Islam di Selangor dan perbezaan dia dengan apa konteks dia sebenarnya. Adakah kita nampak macam ada yang Ustaz bagi tu penyelesaian dekat persoalan-persoalan yang kewangan Islam kat Selangor tu macam lalu idealistik pada pandangan saya lah. Jadi bagaimana konteks dia sebenarnya belum dia yang berasal-asal ini Ustaz maksudkan. Baik, soalan yang bagus. Maknanya memang betul di zaman Nabi pengharaman al-arak dibuat secara beransur. Dan sekarang, tapi pengharaman tu dah total sekarang ni. Walaupun pengharaman itu dah total, tapi bila mana kita sedang berdakwah kepada seorang yang baru masuk Islam sebagai contoh, yang asyik minum arak saja, maka proses gradual tadi ni, proses beransur tadi ni masih lagi terpakai. Macam orang mau masuk Islam. So kita ajar dia pada hari pertama solat. Dia buat satu waktu je solat. 4 waktu dia tak buat. So masih tidak dikira maknanya satu dosa yang besar. Sebab dia masih dalam keadaan belajar. Ada orang dia belajar, dia baca Quran salah. Bukankah dia sebut baca Quran salah, Quran melaknatnya, betul? Habis ada orang tak reti baca Quran, buat nak belajar, macam mana? Diampunkan. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, orang yang baca Quran dengan lancar dan baik, apa nama tu, kiramin bararah, bersama dengan para malaikat level dia.
Adapun orang yang baca Quran wa yatata'ta, dalam keadaan dia tergugup-gugup, terhenti-henti, maka bagi mereka 2 pahala. Bagi mereka 2 pahala. Pahala bermujahadah, struggle untuk melawan kesukaran tadi, dan yang keduanya baca Quran. So begitu. So jadi masih ada. So jadi dalam pandangan saya tentang kewangan Islam di Selangor, gradual itu langsung tak ada permulaan. Memanglah cadangan saya itu ideal, sebab mesti ada seseorang yang cuba meletakkan yang ideal supaya kita tahu mana ceiling, mana lantai. Tapi at least kita tahulah kita bukan berada di lantai. Patutnya kita sudah naik 1 tingkat. Tapi ni masih kat lantai lagi. Tak start lagi. Saya tahu sebab saya pernah duduk dalam kerajaan negeri Selangor beberapa keadaan. Paling tak pun yang paling mudah, kalau kata saya punya cadangan ideal, yang paling mudah, keluarkan akaun tak boleh. Susah sangat. Itulah yang pertama kerajaan negeri Kelantan buat. Keluarkan akaun bank simpanan dalam akaun konvensional, masuk ke akaun Islam. Hadkan pelaburan-pelaburan yang baru kepada Islam saja. Ini tak. Saya pergi ceramah dekat Perjalanan Pembendaraan. Itu mudah. Kalau yang lain-lain tu memanglah susah. Sukuk tu panjang lah, jauh lah lagi. Jadi maknanya at least yang itu pun tak lewat. Jadi saya pasti tak ada tu sebab apa? Sebab baru-baru ni Nick Nazmi, Setiausaha Politik Kerajaan Negeri Selangor, Menteri Besar, datang. Dia beri ceramah dekat Newcastle kan? Ada Newcastle ni? Dia tangan tu kan? Newcastle kan? Ustaz Mazli ada kan? Saya dah beritahu Ustaz Mazli, suruh tanya Nick Nazmi, dalam belanjawan Selangor baru ni ada tak masuk ke kewangan Islam bla bla bla. Nick Nazmi beritahu Mazli beritahu saya. Tu sanad dia tu. Nick Mazli beritahu saya tu. Macam mana Mazli beritahu pula? Mazli beritahu saya ketika mana kami berjumpa di Birmingham. Dalam program EW apa dah kan? Dia kata tak ada. Saya mendapat maklumat juga yang terus sanad saya adalah Setiausaha Akhbar Menteri Besar Selangor yang merupakan kenalan saya, Arfak Izzat Aziz. Latar belakang dia bekas wartawan kepada Malaysia Kini. Lepas tu dia masuk kerja dekat Islamic Finance News, jadi editor, kemudian kerja kat Brunei Times. Kemudian dia masuk kerja negeri Selangor. Saya berbincang dengan dia, suruh dia push Menteri Besar, sebab dia pun yang faham Islamic Finance. Dia kata masih boleh-boleh lagi. So maklumat saya sahih. Ada orang kutuk-kutuk saya dalam website kan, saya biar je. Saya tahu sebenarnya ada benda yang saya belum boleh mendedahkan. Ini slogan tu retorik kan? Ini slogan, kesimpulannya slogan tu retorik kan? Okey, retorik ni apa takrif dalam bahasa Melayu ni? Iya ke? Kita tengok kamus. Ada kamus. Retorik ni di Malaysia selalu di-associatekan dengan benda negatif, betul tak? Tapi sebenarnya tak. Tak apa. Saya bukan nak kata dia hanya omongan kosong. Betul, retorik omongan. Saya nak beritahu ini idea dan cadangan saya pada dia. So buat. Mungkin tak ada orang beri idea, saya beri idea lah. Itu saja. Saya beri idea, tapi cara saya beri idea saja nak beri injection renjatan elektrik. Saya buatlah tajuk dia boleh diharap ke? Boleh orang baca, orang tak baca. Strategi lah. Tapi strategi tu ada orang yang gopoh, dia tak baca sampai habis. Dia baca tajuk, apa ni tak mengutuk? Ya, pekakkan telinga anda. Sebab kita tahu apa yang kita buat. Allah. Okay, ada soalan tadi di belakang ni? Ada soalan? Soalan verbal dulu. Ustaz, nak tanya mengenai Ustaz ada sebut tadi nak sibukkan diri. Kalau kita tengok ramai golongan muda, dia lebih idealistik berbanding realistik. So dia nak sibukkan diri, dan masa sama dia mengorbankan benda lain seperti aktiviti dengan keluarga dan juga mungkin pelajaran. Dan ada juga yang menjadikan kegagalan dari akademik dan juga kurangnya masa dengan keluarga untuk dia jadikan alasan tu untuk tidak sibukkan diri. So
dalam golongan muda ni, mungkin Ustaz pernah